Okey, kita sambung ya. Untuk soalan ini, okey. Kita terus ke all the variables ya. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, macam mana kita nak menentukan variables dia adalah kita tengok sini dia cakap anda menggunakan elektrolit yang salah. Maksudnya dia punya pemboleh ubah yang dimanipulasikan tu adalah mesti jenis elektrolit. Okey. Jenis elektrolit lah yang mempengaruhi. Okey. Sebab dalam penyaduran elektrolit yang digunakan ialah larutan aqueous yang mengandungi ion logam penyadu. Contohnya kalau kita nak menyadukan sudu besi atau kunci besi dengan logam kuprum, so elektrolit yang digunakan mesti larutan aqueous yang mengandungi ion logam penyadu. Contoh, kalau kita guna logam kuprum sebagai logam penyadu, dia punya elektrolit mesti kuprum 2 sulfat atau kuprum 2 nitrat. Mesti ada kuprum. Kalau kita nak sadu dengan nikel, nikel sulfat, nikel nitrat. Kalau kita nak sadu dengan platinum, platinum klorida, platinum sulfat. Dia mesti kena ada ion logam penyadu. Ya. Dan lagi satu logam penyadu ataupun electroplating metal mesti diletakkan di anode manakala objek yang kita nak sadu ataupun objek to be electroplated mesti diletakkan di cathode. Ya. Okey, kenapa berlaku begitu? Okey, sebabnya ya kalau cikgu lukis di sini. Okey, kalau cikgu lukis ya. Ini ada positif, negatif, cathode, anode. Okey. Dan kita katalah cikgu letak sini positif, sini negatif. Kita tahu aliran elektron electric current ya. Pengaliran arus elektrik bergerak dari positif to negatif. Ya. Jadi logam penyadu mesti diletakkan di anode. Ya. Kerana logam penyadu ni, katakan kuprum, apa logam penyadu ni buat? Logam penyadu ni akan mendermakan elektron dia. Ya, dia akan mendermakan elektron ya. Jadi objek dekat sini katakan sudu katakan sudu dekat sini. Okey, katakan sudu dekat sini. So dua elektron yang didermakan oleh logam ni akan diterima oleh dekat bawah ni ada elektrolit. Katakan cikgu guna elektrolit kuprum 2 sulfat. So, dalam ni dah ada ion kuprum, Cu2+. Jadi, apa Cu2+ ni buat dalam ni? Okey, apa ion Cu2+ ataupun ion kuprum 2 ni buat? Dia akan, Cu2+ akan receive 2 elektron untuk jadi logam copper. So, ini berlaku di anode, persamaan kimia. Ini persamaan kimia ni berlaku di cathode ya. Jadi kita akan nampak nanti logam penyadu kuprum tu berwarna perang ya. Jadi kita akan nampak logam penyadu yang berwarna perang akan menyadu permukaan sudu besi ini. Jadi that's why kita mesti letakkan logam penyadu di anode, objek yang hendak disadukan di cathode, kerana di positif terminal akan berlaku di mana logam penyadu itu akan mendermakan elektron dan elektron ni akan diterima oleh ion kuprum 2 yang berada di dalam elektrolit. Yang berada di dalam elektrolit ataupun elektrolit. Ya. Okey. Jadi apa dia punya, sekarang ni cikgu nak bagi tahu jawapan untuk variables. Apa dia punya variables ya. So pemboleh ubah
Sekarang soalan nombor 2 ya, pemboleh. Okey. Pemboleh ubah. Okey, pertama pemboleh ubah. Okey, dimanipulasikan. Okey, so ataupun manipulated variable. So dia adalah apa jawapan dia? Jenis elektrolit. Kalau kita guna jenis elektrolit yang salah, memang tidak berlaku. Kan cikgu cakap elektrolit yang digunakan mesti mengandungi ion logam penyadu kan. Katakan kita guna logam penyadu zinc. Tapi dia punya elektrolit kita guna copper sulfate. So tak boleh jadi. Dia kalau zinc mesti guna zinc sulfate dia punya elektrolit. So elektrolit dia mesti sama dengan ion logam penyadu. Okey. So itu pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, kedua kita jenis elektrolit ataupun type of electrolyte. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, so kita nak tahulah penyaduran itu berlaku atau tidak. Penyaduran berlaku atau tidak ya. Ataupun jawapan dia kalau tak nak macam ni pun, okey, kalau macam ni kita nak tahu penyaduran itu berlaku atau tak, dia ada itulah kita akan dapat apa? Mendapan perang. So kalau kenapa mendapan perang? Sebab warna kuprum ya. Warna kuprum adalah warna perang ya, logam kuprum dia berwarna perang. Ya. Jadi kalau kita tengok sini kuprum yang terhasil ini akan mempunyai warna perang. Ya. Okey. C pula pemboleh ubah dimalakan. Okey, so kalau dimalakan kita mesti buat eksperimen ni dua-duanya adil, iaitu dua set, ada dua set. Kita tengok kalau diguna elektrolit yang salah kan. Okey, so apa yang kita malakan maksudnya apa? Logam penyadu tu maksudnya katalah kita guna, sebab sekarang dalam soalan ni dia ada sebut tentang ini. Kalau tengok dalam soalan, orang kena rajin tengok soalan ya. Soalan ni dia menggunakan logam kuprum pada terminal bateri. Sebab dia kata sambungan sudu besi dan kuprum pada terminal itu betul. Tapi apa yang membuatkan masih lagi eksperimen ini tidak boleh berlaku? So ada faktor lain. Jadi itu yang kita nak siasat. Jadi pemboleh ubah yang dimalakan mesti apa? So pemboleh ubah yang dimalakan adalah kita mesti letakkan logam kuprum. Okay, macam mana cikgu tahu logam kuprum? Dalam soalan tu yang dialog tu dah cakap kan? Logam kuprum tu mesti diletakkan di anode untuk kedua-dua eksperimen. Maksudnya dia ada dua set. Okey, sama semua sama, sambungan semua sama. Okey. Maksud eksperimen ni. Sambungan semua sama. Logam kuprum dekat anode sini pun logam kuprum dekat anode. Okey, kunci atau sudu lah tak kisahlah ya. Semua objek yang nak disadukan di negatif terminal kan. Tapi apa yang berbeza dua eksperimen ni kita nak kaji adalah yang ini kita guna kuprum sulfat, yang ini kita guna zinc sulfat. Tak sama. Jadi yang akan berjaya adalah set inilah. Set ini tak berjaya sebab elektrolit yang digunakan tidak mempunyai ion logam penyadu. Ya, itu maksud dia. Okey. Okey, so dah habis dah. Okey, apakah dia punya hipotesis? Okey, seterusnya adalah hipotesis ya. MV dan RV. So kalau kita tengok MV dia apa? Jenis elektrolit dan RV penyaduran berlaku atau tidak kan? Jadi dia punya hipotesis. Okey, yang mana yang berjaya ya? Maksudnya MV. Jenis elektrolit. Maksudnya
jenis elektrolit tu. Contoh, satu elektrolit kita guna yang betul, satu elektrolit yang tak betul. Jadi hipotesis dia adalah kita guna logam kuprum kan. So apa jangkaan dia? Hipotesis ni apa kita punya ramalan MVRV dia? So kita kata kuprum, elektrolit kuprum 2 sulfat ataupun kuprum 2 nitrat ya. Nak guna sulfat boleh, nak guna nitrat boleh pun boleh. Nak guna klorida pun boleh juga. Ya, kuprum 2 sulfat ataupun kuprum 2 nitrat ataupun kuprum 2 klorida larutan sebab dia ada elektrolit larutan kuprum 2 sulfat, nitrat atau klorida akan apa? Akan apa RV dia? Kata hipotesisnya kadang ada hipotesisnya ada dua jenis penulisan ya. Satu kita macam buat ada direction semakin macam tadi ya, semakin tinggi kepekatan semakin tinggi kadar tidak balas. Okey. Tapi kalau hipotesis yang melibatkan melibatkan dua pemboleh ubah sahaja, so kita cakap dalam hipotesis ni, cara kita nak tulis hipotesis ni adalah mana satu yang memberi respon yang positif. Ya. So ada dua cara nak tulis hipotesis ni. Ya, satu yang kita kata ada direction tu semakin tinggi kadar tindak, semakin tinggi kepekatan semakin tinggi kadar tindak balas. Macam tu kan. Ataupun tak ada pekatan semakin tu ada hipotesis yang macam membandingkan. Dengan bahan ni mesti kena asingkan lah. So bahan ni kalau kita tengok bahan yang kita gunakan adalah mesti iron spoon ya. Sudu besi ataupun iron spoon. Kita mesti guna larutan kuprum 2 sulfat ya. Lagi satu kita guna larutan zinc katakan. Zinc sulfat. Lepas tu kita kena gunakan logam kuprum. Kita nak sadu kan, logam kuprum. Okey, apa dia punya apparatus ataupun radas. Okey, so apparatus kita mesti kena ada beaker ya. Okey, mesti ada beaker. Lepas tu mesti ada wire penyambung ataupun connecting wires ya. Wire penyambung atau connecting wires. Lepas tu kita kena ada bateri ya. Dan kita kena ada Swiss dan kita kena ada kertas pasir ataupun sandpaper ya. Okey. So inilah jawapan-jawapan dia ya. Okey, so seterusnya dia punya step dia ataupun prosedur. Okey, so prosedur dia boleh rujuk dalam Okey, jap. Okey, prosedur pula Okey, prosedur pertama. Okay, rub the iron spoon and copper rod with sandpaper. Ataupun apa? Bersihkan sudu besi dan rod kuprum dengan menggunakan kertas pasir. Pour copper to sulfate solution into a beaker until 2/3 full. Ya, isikan larutan kuprum 2 sulfat ke dalam beaker sehingga 2/3 penuh Okay, insert the iron spoon and copper rod into the solution. Okay So masukkan sudu besi dan logam ataupun rod kuprum
di dalam larutan. Okey, yang keempat, complete the circuit. Complete the circuit. Lengkapkan litar. Okey, observe the iron spoon. Kita tak guna kunci iron spoon ikutlah orang nak guna, tengok pada soalan tu. And record it in a table. Okey. Perhatikan apa yang berlaku kepada sudu besi dan rekod pemerhatian. Okey, ni yang paling penting Repeat the experiment. Ni mesti kena ada. Repeat the experiment by kita ulang dengan menggantikan eksperimen ni dengan menggantikan larutan cuprum 2 sulfat dengan larutan zinc sulfat. So ini dah prosedur. Okey, seterusnya last sekali adalah tabulation of data. So kita ada solution larutan dan juga kita ada observation. Apa larutan yang kita gunakan? Iaitu kita guna dua jenis electrolyte iaitu copper 2 sulfate. Solution ada perkataan kat atas dah, tak perlu tulislah. So this is zinc sulfate. Okey, so itu sahaja untuk paper 3.